sempurna untuk menjalankan misi yang mustahil itu. Mereka memerlukan seseorang yang mempunyai keberanian untuk menghadapi polis-polis terlatih yang akan mengiringi Governor British. Siapakah yang cukup berani untuk menikam Governor dan mampu menghadapi kesannya? Siapakah yang berani menghadapi maut? Dan yang paling penting, siapakah yang akan dicatat namanya dalam sejarah sebagai seorang pembunuh? Persatuan Pemuda Melayu PPM menerusi Rukun 13 sedang mencari mereka yang berkemampuan untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Governor General British kedua. Sejarah Sarawak sememangnya unik. Sarawak telah diperintah oleh keluarga Brooke sekian lama. Walaupun mereka orang British, mereka tetap dihormati di Sarawak. Menentang British bermakna menentang legasi Brooke. Namun seperti mana yang kita ketahui, sejarah Sarawak telah sedia pincang. Tanah yang diliputi hutan tropika dan sungai besar ini mempunyai cerita yang menarik yang telah berlaku pada kurun ke-19. Dan inilah cerita yang mendewasakan Rusli Dobi. Sarawak telah diambil alih oleh Kesultanan Brunei pada 1830. Sarawak kaya dengan mineral antimoni. Nama Sarawak juga datang daripada antimoni. Orang pribumi Sarawak telah dipaksa untuk bekerja di lombok emas dan antimoni dengan pendapatan yang sangat rendah. Orang kita dulu tak disuruh menjadi peniaga, tak hanya diberi jawatan yang kecil-kecil, dan kita tertekan pada ketika itu. Ketidakstabilan politik menyebabkan rusuhan serta pemberontakan dan kerajaan Brunei telah beralih nasib kepada seorang penjelajah British yang tiba-tiba hadir di situ. James Brooke kesana dengan kapal bersenjata bagi meredakan pemberontak. Kesultanan Brunei dianggap lemah kerana gagal menyelesaikan isu pemberontakan. Selepas dilantik sebagai Governor Sarawak, James Brooke telah ke Brunei untuk mendapat penguasaan rasmi daripada Sultan Brunei. Sultan telah bersetuju untuk James Brooke mengambil alih kawasan jajahannya. Lagipun James Brooke mempunyai kelengkapan perang moden yang tentera Sultan tidak dapat tandingi. Pada peringkat itu, Barat mempunyai teknologi yang begitu unggul. Jadi mereka ada senjata dan cara mereka berperang juga lebih maju ya. Jadi tak dapat kita nafikanlah. Yang penting itu ialah teknologi. Brunei tak banyak kemajuan dari segi itu. Dengan pelantikan itu, sebuah era penjajahan Sarawak yang baru telah berlaku, menandakan pengakhiran kepada usaha orang Sarawak yang berjuang untuk kemerdekaan dari Empire Brunei. Tetapi sekarang mereka mempunyai penjajah baru, keluarga Brooke, yang telah terus memerintah Sarawak untuk 3 generasi seterusnya.
Sultan Brunei telah memberi kekuasaan rasmi dengan beberapa syarat. James Brooke mesti memberi ufti kepada Sultan dan keturunannya, serta James Brooke tidak boleh masuk campur di dalam urusan keagamaan dan kebudayaan negeri Sarawak. Tapi yang paling penting, Sarawak tak boleh diserahkan kepada orang lain tanpa persetujuan raja. Brooke mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan semasa memerintah Sarawak. Konsep Raja Putih merupakan salah satu daripada pelbagai kejanggalan di dalam sejarah penjajahan British. Keluarga Brooke telah menjadikan Sarawak sebagai milik pribadi mereka sendiri, walaupun tidak mempunyai sokongan rasmi daripada kerajaan British. Walaupun setelah beberapa kali percubaan, keluarga Brooke gagal untuk memujuk kerajaan British untuk menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahan British. Kerajaan British merasakan bahawa Sarawak tidak cukup bernilai untuk menjadikannya sebahagian daripada empire-nya. Tidak terdapat pemberontakan besar dan keluarga Brooke berupaya memerintah Sarawak dengan jayanya. Akan tetapi Perang Dunia Kedua yang merubah keadaan tentang orang British dan orang Sarawak. Persatuan-persatuan baru muncul dan mula mengancam kestabilan keturunan ketiga keluarga Brooke, Charles Vyner Brooke. Sir Charles Vyner Brooke tidak menjalankan tugasnya sebagai menurutkan wasiat dan juga undang-undang dan perlembagaan negeri Sarawak. Tetapi di akhir Perang Dunia Kedua, Charles Vyner Brooke tidak mampu untuk membina semula Sarawak yang telah diambil alih oleh pihak Jepun. Pihak British menjalankan Foreign Jurisdiction Act of Sarawak yang telah mengakibatkan perubahan drastik kepada kerajaan British dan mengurangkan lagi kekuasaan keluarga Brooke. Secara automatis, keluarga Brooke telah melanggar satu syarat penting yang dipegang utuh selama ini. Brooke telah menyerahkan Sarawak tanpa persetujuan raja. Selepas Perang Dunia Kedua, Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British untuk jadikan jajahan koloni. Ini telah membangkitkan kemarahan dan pemberontakan kepada rakyat Sarawak kerana jiran-jiran mereka yang lain seperti Indonesia, Tanah Melayu dan juga India telah pun mendapat kemerdekaan. Inilah isu yang membawa kepada penubuhan Persatuan Pemuda Melayu, PPM, dan idea untuk membunuh Governor General British di Sarawak. Rukun 13 merupakan persatuan rahsia yang telah membuat perancangan untuk membuktikan kepada British bahawa mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapat kemerdekaan Sarawak. Mereka sedang mencari calon yang sesuai untuk melaksanakan tindakan radikal mereka. Pada masa inilah di mana Rosely Dobbie mendapat perhatian. Rosely Dobbie dianggap sebagai anak muda peramah yang betul-betul menghormati orang yang lebih tua. Sifatnya yang peramah disenangi oleh rakan-rakannya yang berlatar belakang pelbagai etnik. Rosely Dobbie tak cakap banyak. Sekali dia cakap, itu yang dia maksudkan. Rosely ini sangat gentleman. Dia tidak seperti perjuangan yang lain. Dia seperti remaja biasa di dalam banyak hal. Ini diakui oleh kakak dan kawan baiknya. Suka memakan apa yang dimasak tadi.